Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sudi hadir untuk support akak. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur untuk kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akak nak sampaikan dua kisah seram yang telah dikongsikan oleh seorang subscriber, iaitu kisah seram dari Siti. Terima kasih akak ucapkan kepada Siti kerana sudi berkongsi beberapa kisah seram yang beliau alami sendiri sepanjang hidup beliau. Jom kita sama-sama selami kisah dari Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ngoti kau rumah sewa baru pindah tu ngosek. Ni siapa pula lah buka TV ni? Aku rasa kan aku dah tutup tadi. Ika dah hadir. Abang ke tu? Abang? Pika! Astagfirullahaladzim. Masa ikhlas sikit, boleh tak? Tadi tu merupakan filem seram pendek yang kedua daripada Cengkeh Channel, dan untuk filem seram pendek kali ni bertajuk Ngosek. Kalau korang yang mana yang belum lagi menonton, korang boleh menonton untuk filem seram pendek penuh dalam Cengkeh Channel. Harap korang terhibur dengan lakonan akak. Okey, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Siti. Kisah ni terjadi pada Siti ketika Siti pulang dari latihan silat dekat kampung dia. Nama kampung Siti memang rahsiakan atas sebab-sebab tertentu. Lupakan kat mana kampung Siti. Tapi Siti nak bagi tahu juga bahawa kampung tersebut terletak di salah satu daerah di negeri Johor. Kejadiannya pula berlaku pada tahun 2000 ketika Siti berusia 18 tahun. Masa tu Siti dia tengah menunggu keputusan untuk masuk IPTA. Setiap hari Khamis dan Jumaat malam Siti dia ada latihan silat. Latihan silat tu bermula selepas Isyak sampailah pukul 12 malam. Kadang-kadang lewat malam barulah Siti balik. Kebiasaannya dia akan menunggang motosikal dan dia akan jemput seorang lagi rakan silat dia untuk bersama dengan Siti join pergi latihan silat. Rakan Siti tu namanya Anur. Bukan nama sebenar tau korang. Tak adalah Siti tu ralat sangat kan nak keluar malam-malam. Anak dara keluar malam-malam seorang-seorang mana elok. Berdua tu kira okey lah kan. Di sini Siti dibagi juga gambaran kedudukan rumah dia, rumah Anur dan rumah tempat mereka tu belajar silat. Rumah Anur ni dia terletak di hulu kampung korang. Rumah Anur ni terletak di hulu kampung korang. Siti dia perlu melalui jalan besar dulu. Lepas tu dia kena masuk ke satu lorong untuk ke kampung pendalaman. Betul ke akak sebut? Pedalaman yang akan merentasi sebuah jambatan sungai kampung yang tak adalah besar mana pun jambatan tu. Okeylah. Kawasan dekat situ memang sunyi, sangat sunyi dan sepi. Nak pula bila dah masuk ke pukul 12 malam memang of course lah kan, kawasan kampung memang tak ada kenderaan lain lah yang akan lalu lalang kat situ.
Sebab apa lagi satu menyebabkan kawasan tu sunyi? Sebab kawasan tu dia banyak pokok-pokok besar di sekitar kawasan kampung pedalaman. Jarak untuk ke rumah Anur ni tak lama pun korang. Kira-kira dalam 5 minit je. Memang tak lama kan? Kalau naik motor lah. Kalau jalan kaki, korang agaklah sendiri berapa lama. Anggaran masa tu memang agak dekat bagi kita. Tapi gambaran nak ke sana tu lah yang menyeramkan. Rumah tempat mereka belajar silat tu pula terletak di hilir kampung di mana kawasan tu tak adalah sunyi sangat. Rumah Tok Guru dia tu pula berdepan dengan masjid Jamik besar kampung mereka. Jadi that's why lah dekat situ ramai orang lalu lalang, tak ada masalah lah untuk Siti dan Anur ni pergi belajar silat dekat sana. Perjalanan nak ke rumah Tok Guru dia tu pun hanya ambil masa 5 minit je dari rumah Siti. Kalau dari rumah Siti lah, hanya melalui jalan besar je. Maknanya rumah Siti tu dia berada dekat jalan besar, keluar jalan besar, naik motor gedek-gedek terus sampai dekat rumah Tok Guru dia. Zap sampai. Rumah Siti ni kiranya terletak di tengah-tengah lah antara perjalanan nak ke rumah Anur dan nak ke rumah Tok Guru dia tu, Tok Guru silat kan. Jadi dia duduk dekat tengah-tengah. Nak dijadikan cerita, seperti biasa, Siti ni dia akan jemput Anur dahulu untuk ke rumah Tok Guru silat dia dengan menunggang motosikal. Macam biasa, mereka akan menjalani latihan dan mereka akan balik pada pukul 1 pagi sebab yang mana pesilat-pesilat senior memang sukalah menyambung latihan sesama sendiri. So, dia tak adalah balik pukul 12. Dah selesai latihan terus balik. Tak ada. Memang diorang akan spend time lebih sikit lah sebab diorang kan dah senior. Setelah keluar dari kawasan rumah pengajar silat, Siti dia terus melalui jalan besar untuk ke hulu kampung dan melintasi kawasan rumah dia dulu sebelum dia nak hantarkan Anur tu balik ke rumah dia. Kan rumah dia tengah-tengah tadi. Biasalah keadaan kampung memang dah sunyi sepi pada waktu tersebut. Kenderaan pula pada masa tu dah tak ada yang lalu pun. Walaupun mereka sekarang berada di jalan yang besar tapi tak ada berselisih dengan mana-mana kenderaan. Makanya motor mereka sahaja yang berada di atas jalan pada ketika itu. Kemudiannya pula Siti dia membelok ke satu lorong sebelah kiri untuk ke kampung pedalaman yang terletaknya rumah Anur. Dekat situ Siti dia perlu melalui satu jambatan sungai kampung. Jambatan tu tak adalah besar sangat. Dia wajib lalu jambatan tu korang sebab dah tak ada dah laluan alternatif yang lain. Memang itulah laluan dia. Bila dia sampai je dekat jambatan tu, tiba-tiba Anur pula dia berkata tau, "Kak, siapa tu kak tengah mencangkung?" Siti pun jawab lah, "Kau ni apa? Malam kan ni? Dah malam kan?" Anur cakap lagi, "Yelah kak, ada orang mencangkung tu kak, kat tepi sungai tu kak. Kak, cuba kak tengok kak, cuba kak tengok kak." Beria betul Anur bagi tahu tau. Siti ni dia pun membalas lah, "Mulut tu diam boleh tak? Boleh tak kalau diam?" Masa dekat sepanjang laluan tepi sungai tu, memang Siti dia dah memecut dengan laju. Lajulah dia memecut bila Anur dah cakap macam tu kan. Tapi pada masa tu tak adalah pula dia fikir apa pun. Dia tak adalah rasa macam itu hantu ke apa ke. Cuma dia fikir nak balik cepat je kat rumah. Tak kisahlah apa yang Anur nak cakap. Rumah Anur tak jauh pun dari kawasan laluan sungai tu. Dekat tu je. Memang rumah Anur lah selepas tu. Selepas dia dah siap selesai hantar si Anur tu, Fatimah dia teruslah balik ke rumah dia. Tak adalah terus sampai. Tapi masa on the way nak balik tu korang, dia perlu lalui semula jalan yang sama yang dia lalui tadi. Tak ada jalan lain kan? Kak dah cakap kan tak ada jalan lain. Masa tu tiba-tiba je Hatif, si Siti ni rasa macam duk-dak. Tak tenang orang nak bawa motor tu. Dah tinggal dia seorang-seorang. Pukul berapa? Pukul 1 lebih. Kalau akak pun memang duk-dak. Bagus Siti ni memang berani betul.
Mata Siti masa tu dia pula gatal-gatal nak memandang ke kawasan sungai. Tapi tak nampak apa-apa pun. Lega Siti. Lepas tu, Siti dia dah masuk ke jalan besar semula. Alhamdulillah. Tapi, masa dia dah masuk ke jalan besar tu, dia boleh pula pandang cermin sisi motor. Masa tu, dia memang terkejut sangat-sangat korang. Sebab, dia nampak dengan jelas melalui cermin tersebut, ada kain putih. Kain putih dia terbang menghala ke arah dia. Seakan-akan kain putih tu mengejar dia pun. Ya, benda tu memang nak follow dia balik ke rumah pun mungkin ya orang. Ingat kan dia dah terlepas tengok dekat sungai tu memang dah tak ada kan, tak ada apa-apa pun, kira dah okey lah, dah settle lah. Tu dia, kain putih tu dia ikut dia pula dah nak balik ke rumah korang. Siti, dia sekali tengok, dia nampak kain putih terbang ikut dia. Tapi lepas tu dia pandang balik ke depan, dia kan bawa motor. Lepas tu dia rasa macam, tak yakin lah, ya ke? Lepas tu dia tak puas hati punya pasal. Jadi Siti dia terus berpaling semula dekat belakang. Dia nak tengok juga masa tu betul ke tak, confirm ke kain tu ekori dia. Masa tu hanya perkataan Allah sahaja yang terkeluar dari mulut dia. Allah. Memang betul. Firasat pertama dia, ada kain yang terbang menghala ke arah dia. Confirm. Kali kedua dia tengok, memang dia tetap nampak benda yang sama korang. Kain yang sama, berwarna putih, sedang terbang. Cuba korang bayangkan, terbang follow dia. Kalau kata jalan kaki pun kita dah rasa macam meremang kan. Ini kan pula terbang. Siti pun apa lagi? Dia pecutkan motor dia tu, laju dia bawa laju betul, sehinggalah dia ada nampak satu lorong depan dia. Tak kira dah. Dia pun belokkan ke lorong sebelah kanan untuk menuju menghala ke rumah dia sendiri. Dia tuju rumah dia. Punyalah cemas sampaikan dia buat brek kecemasan. Dia berhenti betul-betul mengejut. Macam tu. Tapi dia sangat-sangat bernasib baik tau. Sebab time kecemasan tu, ayah dia dah berdiri tercegat dah dekat depan pintu rumah. Agak-agaknya lah kan, ayah dia tu macam dah dengar bunyi motor dia dari jauh lagi kot. Tu sebab lah ayah dia tiba-tiba je memang dah tercegat dekat depan pintu rumah. Kira Alhamdulillah lah, sebab tak adalah CCTV tu. Rasa macam gayat sangat kan, nak tengok belakang lagi apa semua lagi kan. Dia ada ayah tu, syukur sangat lah. Lepas tu ayah Siti tanya, apa sal? Kena kejar dengan hantu ke? Siti terus pandang muka ayah dia sambil tercengang. Terkejut dia, macam tahu-tahu je. Dia diam je, dia tak jawab apa-apa dah. Lepas tu, dia terus je masuk dalam rumah. Ayah Siti pula dia masih tercegat dekat luar rumah. Lepas tu dia dah tercegat entah beberapa minit kat situ. Barulah ayah Siti masuk balik dalam rumah. Ayah Siti cuma kata pada Siti, itulah balik malam-malam buta lagi. Padankan muka, macam tu. Siti dia hanya diamkan diri, lepas tu dia terus bergegas masuk dalam bilik. Dia nak rehat dan sebelum dia rehat dia nak mandi bersihkan diri dia. Punyalah cuak dia rasa. Itulah kisah seram Siti yang pertama. Terus terang Siti katakan dia hanya nampak kain putih sahaja yang terbang. Tapi tak tahulah apa sebenarnya kain putih tersebut. Kotlah ada yang terucut kain ke kan? Tapi yang pasti kain tu putih dan sangat jelas terbang menghala ke arah Siti. Mungkin tak adalah seram bagi korang, tapi bagi Siti yang mengalami situasi tu, jantung dia memang ibarat rasa nak tercabut kat situ juga. Sekian untuk kisah yang pertama. Jom kita teruskan dengan kisah kedua dari Siti. Siti dia ada pengalaman tau mengenai kisah badi mayat, sebab dia pernah tengok dalam Cengkeh Channel. Akak pernah storykan kisah badi mayat. So, hari ni Siti pun dia nak kongsikan juga kisah pengalaman dia tentang badi mayat. Apa yang Siti alami tak adalah seteruk apa yang pernah akak ceritakan. Itu apa yang ditulis oleh Siti. Tapi ada pengajarannya tersendiri dekat situ. Jom kita sama-sama selami kisah Siti.
Kejadian berlaku pada tahun 2005 di mana masa kejadian tersebut Siti dia bekerja di Melaka. Siti berasal dari Johor korang, tapi dia merantau dan dia bekerja di Melaka. Semasa berada di Melaka, Siti dia dapat panggilan daripada mak Siti yang mengatakan bahawa nenek dia iaitu ibu kepada mak Siti yang pada ketika tu telah dimasukkan ke hospital daerah Segamat Johor dan telah dibawa ke hospital daerah Muar Johor, maknanya dipindahkan hospital. Hari keesokannya iaitu pada hari Rabu, Siti ditekankan pada kenyataan ni bahawa dia memang cukup ingat pada hari tersebut sebab masa dia kerja kat Melaka dia memang cuti pada hari Rabu. So kejadiannya tu, makna waktu tu berlaku memang hari Rabu. Dia pergi melawat nenek dia dekat hospital Muar pada hari tersebut, hari Rabu tu lah. Masa tu nenek Siti dia dah dimasukkan ke ward ICU. Ward ICU memang kita sedia maklumkan hanya seorang pelawat saja yang boleh masuk untuk melawat pada pesakit. Bergantunglah kepada sesetengah hospital. Ada yang boleh masuk melawat 2 orang sebab akak pernah melawat pesakit di ICU. Kita orang memang masuk berdua dan ada yang boleh melawat seorang. Dia bergantunglah kepada hospital untuk tentukan berapa pelawat boleh dimasukkan. Yang pastinya tak boleh lebih daripada 2 orang. Kemudian pada hari tu Siti dia buat keputusan untuk tidur je di koridor hospital yang disediakan tempat duduk untuk temankan mak jang dia. Jadinya selepas dia dah melawat pada nenek dia tu, dia rasa penat. So dia ambil keputusan untuk rehat di situ je. Jadi bolehlah Siti ni dia sentiasa masuk melihat nenek dia tu sepanjang malam tersebut. Manalah tahu kot-kot lah kan ada emergency ke apa ke kan, dia dah stay ada kat situ menunggu. Pada esok pagi lebih kurang pukul 7 pagi macam tu lah, Siti dia bergerak pulang daripada hospital Muar ke rumah sewa dia dekat Melaka. Baru je dia parking kereta dekat depan rumah dia, Siti dapat panggilan dari Mak Jang mengatakan bahawa neneknya dah meninggal dunia. Innalillah. Siti dia terus bergegas ke hospital Muar semula. Dekat sana Siti dan Mak Jang dia turut sama-sama memandikan dan mengkafankan jenazah arwah nenek dia. Mereka berdua menguruskan segala-galanya untuk membawa arwah nenek tu pulang ke Segamat untuk dikebumikan. Siti dia memandu ke Segamat dengan menaiki kereta dia sendiri dan dia memang memandu sendiri alone sahaja. Dan masa tu dia memang dia follow pada mak jang dia. Mak jang dia menaiki van jenazah mengiringi kepada jenazah. Apabila di Segamat, semua mereka yang hadir dia dapatlah melihat, menatap wajah arwah buat kali terakhir. Selesai semua urusan tu, Siti dia terus balik ke Melaka pada petang tu juga. Selepas untuk penggebumian arwah nenek dia. Macam tu lah. Tapi ada tapinya korang. Sejak malam tu lah hinggalah 3 hari berturut-turut, Siti telah diganggu dengan bayangan arwah nenek dia yang datang dengan kain kafan. Sepertinya dinyatakan macam Abang Chong. Kebiasaan lah Siti dia tengok akak berceloteh kan, Abang Chong. Macam tu lah situasinya. Dengan penampakan kepada bentuk arwah tu, macam tu lah kan. Sama juga dia menampakkan kepada wajah Abang Chong tu macam wajah muka arwah betul. Itulah permainan syaitan dan iblis tau, dia nak menyesatkan kita. Setiap kali Siti tu dia nak tidur, dia nak makan, dia nak mandi, dia nak ke mana-mana je. Kemana je tak kisahlah, dia nak pergi mana-mana. Tak kisahlah sama ada dalam keadaan dia sedar ataupun dalam keadaan dia tidur sekalipun, dia sentiasa nampak arwah. Dia nampak arwah di balik pintu nun, dia nampak arwah di balik meja makan nun, macam tu berdiri. Macam Abang Chong, korang tak rasa penat, tak rasa terkejut ke? Jadinya bila dia kejap tengok kan apa semua kan. Tapi setiap kali bayangan arwah tu datang, Siti dia akan berkata, "Oi, kau pergi. Nenek aku dah matilah. Nenek aku dah tak ada. Kau pergi. Kau jangan ganggu aku. Jangan kacau aku." Itulah kata-kata Siti. Dia ulang je. Allahu Akbar. "Oi, kau pergilah.
kau pergi, nenek aku dah mati. Dia ulang benda yang sama. Alhamdulillah, selepas 3 hari kejadian bayangan arwah nenek dia yang datang mengganggu mental dan fizikal dia, bayangan tu pun hilang. Tak adalah. Dia kuatkan diri dia dengan istighfar semua kan. So, dia dapat tangani apa yang dia lalui tu. Akhirnya tak ada dah bayangan arwah nenek Siti tu datang ke rumah Siti untuk mengganggu Siti. Hari yang ke-7 arwah meninggal, Siti dia balik kampung dia di Segamat, dekat rumah arwah nenek dia. Sebab masa tu diadakan tahlil untuk hari yang ke-7. Rupa-rupanya seluruh ahli keluarga Siti, makcik-makcik dia, pakcik-pakcik dia dengan sepupu sepapat dia, boleh dikatakan semuanya alami perkara yang sama korang. Malah mereka ada yang demam tau. Sampai demam bila mendapat gangguan yang sama. Diganggu dengan seseorang yang menyerupai dengan arwah nenek tu. Jadi gangguan tu datang berbentuk macam Abang Chong. Tiba-tiba je muncul. Sampaikan mereka tak boleh menerima kehadiran pada gangguan tu. Ada yang demam, ada yang terkejut. Macam-macam adalah kat situ. Bayangan arwah nenek tu sentiasa muncul. Sehingga mereka ada juga yang terpaksa pergi berobat, terpaksa jumpa ustaz, apa semua bagai untuk kuatkan diri mereka. Orang kata apa? Ambil semangat kan, pergi ambil air semangat. Macam mana orang cakap? Macam buat air ruqyah untuk kuatkan semangat. Macam tu lah. Mereka semua tanya tau pada Siti, kau okey Long? Siti je jawab, okey, Alhamdulillah, tak ada demam, syukur. Selepas tu boleh pula makcik Siti ni dia melawak, tapi lawak dia tu tak kena. Kau tak demam, tak kena ganggu, maknanya nenek tak sayang kau Long. Macam tu. Siti dia geleng-geleng kepala dia je masa tu. Boleh pula dia buat lawak macam tu kan, tak sayang. Habis tu yang komen-komen semua tu, yang dilawat-lawat macam tu, semua nenek sayang lah. Macam tu. Tak ada korang. Pada pendapat Siti, semua tu diuji dengan kehadiran tu untuk menguji kekuatan mereka tau. Tapi bergantunglah kepada mereka sama ada mereka boleh menerima atau tidak, kuat atau tak. Pengajaran kat sini, apa yang Siti dapat, setiap apa yang mengganggu kita ni, kita kena kuat, kena lawan, kena cuba juga lawan. Kita kena tanamkan dalam diri kita ni yang kita semua akan diuji dengan mainan syaitan tau. Itu adalah mainan syaitan semata-mata. Seperti apa yang Siti lalui tu. Setiap kali bayangan tu datang, Siti akan berkata dan dia setkan di kepala dia. Sebab dia tahu nenek dia dah meninggal dunia. Nenek dia dah pun dikebumikan. Jadi buat apa lagi nenek dia nak muncul depan mata dia. Itu bukan nenek dia, itu syaitan. Dia dah fikirkan macam tu. So dia lalui perkara tu macam tu. Dia akan kata kepada perkara tu, jangan ganggu aku. Dan dia akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang diingat. Alhamdulillah. Syukur sebab Siti tu dia kuat. Macam-macam lah lagi Siti tu cakap pada bayangan tersebut. Jangan beralah apa-apa pun. Kita kena kuatkan juga semangat. Ini je lah cerita Siti untuk kisah pengalaman badi mayat. Kalau nak diikutkan, Siti dia ada lagi pengalaman badi mayat yang orang lain kena. Sebab masa tu ayah Siti dia sentiasa membantu arwah Pak Lang dia untuk mengubati orang. Jika ada yang kena badi mayat, makanya Pak Lang dia akan tolong ayah dia untuk ambilkan tanah kubur. Kebiasaannya ayah akan ambil tanah kubur tu pada waktu malam. Setiap kali ayah Siti ni ambil tanah kubur, rumah mereka ni mesti ada pelawat yang akan datang melawat ke rumah mereka. Mereka akan dengar tau bunyi tapak kaki berjalan dekat kawasan rumah mereka. Ribut tak ada, apa pun tak ada kan, orang pun tak ada, semua tak ada kan. Tiba-tiba bunyi tap tap tap, bunyi tapak kaki. Malah mereka akan dengar bunyi ketukan-ketukan tau dekat dinding rumah mereka. Termasuklah Siti. Siti memang dengar bunyi ketukan tu. Tiba-tiba je dinding rumah dia ketuk. Mana tak seram korang? Rumah ayah Siti ni rumah papan. Bila rumah papan, of course lah, jelas amat lah bila diketukkan papan tu. Memang sangat kedengaran. Jadi kalau ada ketukan-ketukan yang memang kuat, sekejap perlahan, sekejap kuat, memang Siti boleh rasakan rumah dia tu bergegar tau. Dinding dia tu bergegar. Dinding rumah tu diketuk-ketuk, dihogoh-hogoh tau. Terasa
apa yang dilalui oleh mereka tu satu perkara yang mencabar minda mental dan fizikal. Tapi itulah, Siti dah dididik daripada kecil dengan kekuatan. Sebab itulah alhamdulillah Siti boleh lalui situasi tersebut. Jangan diikutkan sangat dengan perasaan takut kita, kerana kita sentiasa ingat takut kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lazimi zikir, istighfar, selawat ke atas junjungan Nabi kita, dan bacalah Al-Quran sekerapnya. Selalu kan baca Al-Quran dalam rumah. Ini insya-Allah semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja 2 kisah yang dikongsikan oleh Siti. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok jangan ikut. Terima kasih pada korang semua kerana sudi mendengar sehingga akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cengkeh Channel. Bye. Assalamualaikum. Bye.